Selamat sejahtera kepada tonton dan puan yang dihormati. Nama saya Lau Kiong Tiong. Hari ini saya akan menyampaikan hasil kajian yang bertajuk pemantapan pembuatan kaum di Malaysia bersama dengan ahli-ahli kumpulan saya. Pemantapan pembuatan kaum adalah untuk mengukuhkan perkembangan warga Malaysia yang berbeza kaum supaya mereka dapat hidup bersama dengan harmoni dan sejahtera. Dalam kajian ini, terdapat 4 objektif kajian, yaitu mengenal pasti kepentingan dan cabaran pemantapan pembuatan kaum, mengenal pasti akibat pembuatan kaum tidak dimantapkan, dan mencarikan langkah penyelesaian konflik pembuatan kaum di Malaysia. Dalam kajian ini, data yang tepat telah diperoleh melalui kaitan persimpulan dan perorangan soal selidik. Terdapat 50 orang pelajar ini telah dipilih sebagai responden untuk menjawab perorangan soal selidik. Sekarang, ahli-ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang objektif kajian dan juga dapatan kajian. Dipersilakan. Okay, hai semua. Nama saya Damian Citana Albert, nombor kad metrik 79150, pelajar kos perakaunan. Untuk bahagian pembentangan saya ialah sorotan dan dapatan kajian untuk kepentingan-kepentingan pemantapan perpaduan kaum di Malaysia, iaitu dapat meningkatkan kesefahaman kaum. Di sini definisi menyatakan kesefahaman kaum merujuk pada semua kaum yang terdapat di Malaysia bersatu padu dan saling mengamalkan sikap toleransi antara satu dengan yang lain. Di sini merupakan contoh usaha kerajaan dan contoh aktiviti. Pada slide seterusnya merupakan analisis hasil kajian. Untuk bahagian saya, iaitu dapat meningkatkan kesefahaman kaum, telah mendapati sebanyak 35 orang responden menyatakan sangat setuju dan sebanyak 15 orang responden lagi menyatakan setuju. Keseluruhan nilai min ialah pada aras yang tinggi, iaitu 4.7. Sekian itu saja dari saya. Sekarang saya paskan kepada ahli kumpulan saya untuk memetakan yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Fatihah Muslim akan membentangkan kepentingan dalam pemantapan perpaduan di Malaysia. Salah satu kepentingan dalam pemantapan perpaduan kaum di Malaysia ialah dapat mempelajari budaya dan adat resam kaum atau bangsa lain. Perpaduan ditarifkan sebagai hubungan erat atau bersifat tolak ansur yang wujud dalam kalangan kaum yang berbeza untuk mencapai matlamat yang sama. Dengan mempunyai pelbagai kaum atau bangsa unik, setiap kaum mempunyai budaya, agama serta adat resam yang berbeza. Jadi, antara kepentingan pemantapan perpaduan kaum di Malaysia ialah setiap individu dapat mempelajari budaya dan adat resam kaum atau bangsa lain. Pernyataan ini mendapati bahawa 35 orang responden iaitu 70% yang sangat setuju, manakala selebihnya iaitu 15 orang responden iaitu 30% menyatakan setuju. Assalamualaikum, nama saya Nur Hawani, rugasan nombor metrik 80769 akan membentangkan kepentingan perpaduan iaitu dapat mengurangkan sifat perkauman. Bagi sorotan kajian, melalui perpaduan, sifat perkauman ini dapat dielakkan kerana sesebuah masyarakat itu saling mengenali dan menghormati sesebuah kaum. Semua pihak termasuklah pemimpin negara dan pihak media juga memainkan peranan penting bagi mengekalkan sikap perpaduan untuk mengelakkan rusuhan kaum berlaku. Bagi dapatan kajian, sebanyak 28 responden sangat bersetuju dengan pernyataan ini dan diwakili dengan 56%. Selain itu, terdapat 19 responden yang sangat bersetuju dan membentuk peratusan sebanyak 38%. Walau bagaimanapun, terdapat 2 responden yang kurang setuju dan seorang responden tidak bersetuju dengan pernyataan ini, di mana ia masing-masing mewakili 4% dan 2%. Sekian itu sahaja dari saya dan seterusnya akan dibentangkan oleh ahli yang lain. Terima kasih. Salam sejahtera. Sebelum saya memulakan pembentangan saya, izinkan saya memperkenalkan sendiri. Nama saya Winnie So. Antara cabaran dalam pemantapan perpaduan kaum di Malaysia ialah ketidakfahaman budaya dan adat resam kaum lain. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik yang mempunyai masyarakat yang berbagai budaya, agama dan adat resam. Namun, rakyat Malaysia tidak mahu membuka dunia sosial kepada kaum lain sehingga menyebabkan mereka sanggup hidup dalam dunia kaum mereka sendiri, menyebabkan situasi ketidakfahaman semakin bertambah rumit. Marilah kita melihat secara ringkas saja data yang dipaparkan. Daripada 50 orang responden, selama 29 orang responden atau bersamaan dengan 58% sangat bersetuju dan 15 orang responden bersamaan dengan 30% setuju dengan pernyataan ini. Selain itu, proses sosialisasi yang terhad merupakan salah satu cabaran dalam pemantapan perpaduan kaum di Malaysia. Proses sosialisasi merujuk kepada proses mempelajari dan menerima nilai dan norma masyarakat yang ada di sekeliling agar dapat menyesuaikan diri sebagai ahli dalam sesebuah masyarakat. Proses sosialisasi yang terhad bermakna pergaulan antara kaum berlayanan berhad. Dapatan kajian menunjukkan selama 23 orang responden atau bersamaan dengan 46% sangat bersetuju. Sebanyak 32% atau 16 orang responden menyatakan bahawa setuju dengan pernyataan tersebut. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Bong Xiang Ju dari kumpulan 13. Tugasan saya ialah menerangkan cabaran pemantapan perpaduan kaum di Malaysia. Cabaran pertama ialah perbezaan status ekonomi masyarakat berdasarkan kaum. Cabaran ini wujud disebabkan
dasar kerja dan perintah yang diamalkan oleh British pada era kolonial, terdapat sebanyak 76% responden bersetuju dengan cabaran ini. Manakala cabaran kedua ialah stereotip. Isu stereotip ini tidak berasas seperti mitos bahawa orang Melayu malas, orang Cina tamat, dan orang India adalah pemabuk. Terdapat 92% responden bersetuju dengan cabaran ini. Ini adalah semua daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Izun dan saya akan membentangkan cabaran-cabaran yang mengakibatkan pemantapan perpaduan kaum di Malaysia. Antara cabaran tersebut ialah sifat etnosentrisme dan prasangka. Etnosentrisme merujuk kepada sikap dan kepercayaan kaum sendiri adalah lebih mulia dan hemat berbanding dengan kaum lain. Manakala prasangka merujuk kepada anggapan yang negatif terhadap kelompok kaum yang berbeza dari segi ras, agama, dan sosial. Majoriti responden adalah setuju dan sangat setuju dengan kedua-dua cabaran tersebut akan memburukkan semangat perpaduan. Jadi, kedua-dua cabaran ini haruslah dihapuskan supaya dapat mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia. Sekian, terima kasih. Selamat pagi saudara rakan. Sekarang saya ingin berbentang tentang akibat-akibat perpaduan kaum di Malaysia tidak dimantapkan. Pertama sekali ialah ibu bapa sentiasa bimbang keselamatan anak-anak. Ibu bapa takut berlakunya sebarang kecelakaan terhadap anak mereka seperti rogol, buli, penculikan dan sebagainya. Min bagi pernyataan ini adalah berada pada tahap yang tinggi yaitu semangat 4. Seterusnya ialah negara menjadi kacau bilau dan huru hara. Apabila masyarakat telah berpecah belah, akan menyebabkan kadar jenayah meningkat seperti pembalahan dan pergaduhan antara kaum akan terjadi. Dan min bagi pernyataan ini juga ada berada pada tahap yang tinggi, yaitu sebanyak 4.34. Seterusnya ialah ekonomi negara merosot. Apabila negara Malaysia berada dalam keadaan yang tidak harmoni, akan menyebabkan kedatangan pelabur asing semakin kurang. Dan min bagi pernyataan ini juga berada dalam tahap yang tinggi, yaitu sebanyak 4.4. Itu saja daripada saya, dan saya ingin pas kepada grup member yang lain. Objektif ketiga, kami telah menjalankan kajian menggunakan borang soal selidik secara dalam talian, iaitu menggunakan Google Form. Kami memperoleh sebanyak 50 orang responden. Analisis bagi akibat perpaduan kaum di Malaysia tidak dimampankan. Pembangunan dalam negara terbantu. Pernyataan ini mendapat 20 orang responden, iaitu bersamaan dengan 56% daripada 50 orang responden yang sangat bersetuju. Min bagi pernyataan ini adalah 4.4, iaitu berada di tahap tertinggi. Seterusnya, kadar jenayah dalam negara meningkat mendadak. Pernyataan ini mendapat 23 orang responden, iaitu sebanyak 46% responden yang sangat bersetuju. Min bagi pernyataan ini ialah 4.3, yang menunjukkan tahap tertinggi. Akhir sekali adalah imej negara terjejas. Pernyataan ini mendapat sebanyak 35 orang responden yang bersamaan dengan 70% daripada 50 orang responden yang sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Min keseluruhan bagi pernyataan ini menunjukkan tahap tertinggi, yaitu sebanyak 4.66. Selamat petang, nama saya Lau Chung Ziu. Saya akan tentang langkah penyelesaian konflik perpaduan kaum di Malaysia. Langkah penyelesaian konflik perpaduan kaum di Malaysia ialah ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai perpaduan kepada anak-anak. Media massa menyebarkan mesej positif tentang kepentingan perpaduan dan pihak kerajaan harus mengatakan aktiviti kemasyarakatan. Min yang tertinggi ialah ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai perpaduan kepada anak-anak, iaitu sebanyak nilai 4.72 yang menunjukkan seramai 37 responden sangat setuju dan 12 orang responden menyatakan setuju. Selebihnya hanya terdapat seorang responden berpendapat sederhana dengan langkah ini. Ini merupakan semua daripada saya. Sekarang ahli kumpulan saya akan meneruskan. Terima kasih. Selamat petang semua. Nama saya Ying Ying. Saya mau tentang langkah mengurangkan konflik perpaduan di Malaysia. Kerajaan harus memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Di samping itu, rakyat Malaysia harus menerapkan prinsip rukun negara. Seterusnya, sekolah wawasan perlu diperbanyakkan, merupakan langkah yang mempunyai nilai yang rendah, yaitu terdapat 27 orang sangat setuju dan 19 orang responden setuju dengan langkah ini. Selebihnya, yaitu 4 responden berpendapat sederhana. Ini semua daripada saya. Sekarang ahli kumpulan saya akan meneruskan. Secara kesimpulan, kajian yang dijalankan telah mendapati bahawa keprihatinan pelajar mahasiswa terhadap isu-isu perpaduan kaum. Dan itu sahaja dari kita semua. Sekian, terima kasih.